Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita terus Allah berikan kesempatan untuk hidup pada malam Jumaat kan, sampai Jumaat dah sampai ke Zulqaidah kan. Ada orang dia nak meninggal hari Jumaat, siapa nak meninggal hari ni malam ni kan. Kenapa? Sebab tak nak kena azab di kubur. Tapi kalau katakanlah begitu, cuma kalau dia masih ada dosa pada orang, pada Allah yang tak diampunkan, walaupun kubur selamat, akhirat tak selamat. Jadi sebelum Allah ambil nyawa, sama-sama kita taubat kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kita punya kelas tafsir satu hari satu ayat. Ini kelas tafsir satu hari satu ayat je kan. Jadi tak ada alasan lagi untuk tak faham Al-Quran. Dan kita buat malam pula tu kan. Dan waktu maghrib tuan-tuan mungkin pergi ke masjid, ke surau. Subuh mungkin sibuk nak bekerja sebagainya. Siang sibuk bekerja, Sabtu Ahad nak berjalan kan. Siapa yang bercuti Jumaat Sabtu nak berjalan pula. Jadi sebelum tidur ni kan, 10 minit 15 minit kita ambil lah masa untuk dengar Al-Quran, faham apa yang Allah nak sampaikan kan. Kita pun ada masa sembang dengan isteri, dengan suami untuk fahami hati masing-masing kan. 10 minit sebelum tidur tu, yang ni untuk faham apa yang Allah nak sampaikan. Baik, kata perempuan, kalau nak anak kita faham Al-Quran, cintakan Al-Quran, suka pada Al-Quran, kita dulu kena cintakan Al-Quran kan. Takkan mungkin seorang ayah yang nak anak dia jadi pilot kan, ayahnya tak suka pilot, tak mungkin kan. Takkan mungkin seorang ibu yang nak anaknya pandai mengaji ataupun pandai memasak, tapi mak tak suka memasak ataupun tak pandai memasak. Dia mesti ibu dan ayah yang pandai, yang suka, dan dia mulakan, dan akhirnya anak ikut. Ya, begitu. Ya tak? Baik. Sebab orang kata macam ketam jalan mengajar anak jalan lurus kan. Baik. So malam ni kita terus pada ayat yang ke-50 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-50. Asyhadu wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Ketika mana kami bukakan ataupun belahkan laut untuk kamu, dan kami selamatkan kamu daripada Firaun, wa aghraqna, kami hancurkan, kami tenggelamkan Firaun, wa antum tanzurun, wahai orang Yahudi, wahai orang Israel, Bani Israel, kau orang semua tengok apa yang berlaku pada Firaun. Baik. Tuan-tuan dan puan, Nabi Musa keluar daripada Mesir waktu malam. Nabi Musa sebelum diperintahkan pergi ke Palestin, Nabi Musa keluar daripada Mesir waktu malam kan. Maknanya dia keluar selamatkan diri waktu malam. Baik. Bila Firaun nampak ataupun dengar cerita tentang Nabi Musa dan kaum dia keluar daripada Mesir, Firaun ni dia kata tak apalah, biar dia orang keluar, nanti bila ayam kokok pagi esok kita jalan. Ialah malam kan, Firaun dia tak sangka mungkin ataupun dia tak jangka yang Nabi Musa akan keluar waktu malam kan. Baik. Ialah biasa malam ni raja-raja dia akan tidur kebiasaannya. Orang kaya malam-malam tidurlah kan. Jadi orang bertakwa malam-malam dia akan tahajud. Orang bertakwa kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, takdir Allah malam tu ayam seekor pun tak berkokok. Ayam seekor pun tak berkokok. Sampai pagi esok barulah Firaun dengan tentera terjaga kan. Baik. Cuma berapa bilangan Nabi Musa keluar, berapa bilangan orang Yahudi yang ikut Nabi Musa keluar daripada Mesir. Dalam tafsir banyak-banyak, Ibn Kathir, Baghawi, Qurtubi, Tabari sebagainya menyebut, ada mengatakan 600,000 hijrah dalam satu malam. Maknanya perancangan kita kalau 6 orang, masing-masing ada anak, betul tak? Masing-masing ada isteri, masing-masing ada suami. Nak bergerak balik kampung esok, contoh esok hari Jumaat, siapa yang cuti malam esok ataupun usaha nak berjalan esok, berapa lama kita buat persediaan? Hotel kita booking, homestay kita booking, betul tak? Kereta dah servis sebagainya. Mana berapa lama? 2-3 hari. Kalau hotel tu mungkin mahal, mungkin payah nak booking, kita akan buat sebulan sebelum. Itu 6 orang punya keluarga. Ini 600,000 orang bergerak dalam satu malam kan. Baik. Jadi agak-agak perancangan berapa lama? Agaknya lah Rasulullah SAW nak hijrah ke Madinah, lama perancangannya. Itu berdua je dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini 600,000 ikut Nabi Musa. Baik. Kemudian bila dah siang tu, Firaun dengan tentera terkejut kan. Terkejut kenapa? Sebab Mesir dah kosong. Mesir, keluarga Nabi Musa, orang Yahudi dah kosong kan. Yang macam tadi saya sebut, ada mengatakan kaum Nabi Musa 600,000 yang ikut Nabi Musa. Bilangan ni dia berubah ikut kitab tafsir. Sebab ada kitab tafsir katakan sekian bilangan, ada yang mengatakan sekian bilangan. So jangan bergaduh kan. Bab ni bukan akidah kan. Bab ni bukan akidah. Kalau benda dalam Quran itu akidah. Tapi kalau bukan Al-Quran sekadar Israeliat ataupun cerita-cerita sejarah, ini bukan akidah.
Macam pasal menara 15 km tu lah, itu bukan akidah pun. Percaya tak percaya suka hati lah. Janji menara tu disebut dalam Al-Quran. Cuma tingginya kat mana itu terpulang. Kan? Terpulang kita nak tahu kat mana. Kan? Baik. Kemudian bila Firaun dengan tentera dia terkejut bila Nabi Musa dah keluar tu, diorang pun Firaun dia kelang kabut, tapi dia lapar lah, raja lapar kan, walaupun kata Tuhan tapi dia lapar juga. Dia sembelih kambing. Dia kata selagi mana aku nak pastikan tentera aku ada depan aku, dah bersedia untuk keluar kejar Nabi Musa dan kaum dia kan, sampai aku makan daging hati ni, sebelum dia habis mesti berkumpul depan aku semua tentera yang ada. Berapa ratus ribu, dalam tafsir Ibn Katsir disebut 600 ribu tentera berkuda yang jantan. Tentera berkuda Firaun masa tu 600 ribu. Siap dalam masa Firaun makan daging kambing. Maaf, daging kambing, betul, hati kambing tu. Kan, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian bekerjalah Firaun kejar Nabi Musa dan kaum dia. Baik. Nabi Musa pun berjalan tengah satu malam, tuan-tuan. Orang yang dikejar ni biasanya orang susah. Kan? Dengan anak-anaknya, kan? Firaun dengan tentera ni, orang lelaki bergerak cepat. Orang lelaki ni pakai t-shirt, pakai seluar, dia jalan. Bawa wallet, bawa handphone, bawa kunci kereta. Dah siap. Orang perempuan dengan make up lah, tudung lah, dengan stongan lah, benda semuanya berjaga-jam. Kan? Jadi bila Nabi Musa bergerak, dia kan lambat lah dengan anak-anak orang tua sebagainya. Kan? Jadi sempat dikejar oleh Firaun. Firaun kan tentera je, yang berkuda pula tu. Baik. Sampai dekat pantai, kemudian sebelum sampai ke pantai, Nabi Musa beritahu pada kaum dia, dah beritahu siap yang Allah akan bantu. Kan? Baik. Sampai ke pantai ialah belakang Firaun, depan pantai ataupun laut. Laut pula laut merah pula tu, bukannya laut yang kecilnya. Kan? So dengan orang perempuan macam dengan kaum ibu, dengan anak, orang tua sebagai orang sakit. Kan? So masa tu ada mengatakan Nabi Harun, ada mengatakan Nabi Yusha. Tak apalah, mana satu pun tak apa, janjinya orang yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, sekarang macam mana? Kata Nabi Musa, Allah akan buka, Allah akan pastikan kita selamat. So Nabi Yusha, ada mengatakan Nabi Yusha, ada mengatakan Nabi Harun. Tak apa, dua-dua pun kita boleh terima. Dia pun masuk ke laut dengan kuda. Bila masuk tak ada apa-apa. Kan? Dia hampir lemas, dia patah balik. Dia kata, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, sekarang apa cerita, nak macam mana sekarang ni? Kan? Takkanlah Nabi tak. Dia masalahnya dia nak selamatkan kaum dia. Jadi dia yang dulu yang pergi ke laut, masuk ke laut. Nabi Yusha ataupun Nabi Harun masuk balik ke laut. Masuk balik, dia hampir lemas, dia patah balik. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, macam mana ni? Kata Nabi Allah, maka datu wal kudzibtu, aku tidak berbohong dan aku tidak dibohongi. Allah mengatakan pergi ke pantai lah. So macam mana pergi je. Ikut je. Yakin je kata Nabi Musa. Kan? Kuatlah iman Nabi Musa dengan Allah. Baik. Dan kali ketiga Nabi Harun ataupun Nabi Yusha cuba masuk ke pantai, tak jadi apa. Kan, dia pukul pantai pula tu, dia pukul laut tu. Laut tu marah, ni siapa yang pukul aku ni? Kita kalau dengar pun laut bercakap, berlari kita balik ke rumah tak jadi kan. Baik, tapi Nabi iman dia kuat. Baik. Tuan dan perempuan, kemudian dia patah balik. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, macam mana sekarang ni? Kan? Kita dah belakang dari Firaun, depan ni laut. Apa nak dibuat? Kemudian Allah beritahu pada Nabi Musa, pukullah laut pun terbelah. Bukan terbelah dua, terbelah 12. Dia disebut dalam kitab tafsir, laut tu terbelah 12 laluan. Sebab setiap kaum Nabi Musa dia ada 12 kabilah. Kedua 12 kabilah tu semuanya ada laluan masing-masing. Dan dinding air tu setinggi gunung. Kan? Kalau kita tengok hari ni ada kajian mengatakan tempat tu telah dijumpai. Tempat Nabi Musa lalu tu telah dijumpai sebab tanah tu pernah terkena matahari sekali. Kan? Baik. Jadi bila sampai ke pantai sebelah sana, disebut hari itu adalah hari 10 Muharram ataupun hari Ashura. Sebab tu kita sunat puasa. Sama ada 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Baik. Kemudian kenapa lagi Firaun lambat pergi kejar Nabi Musa pada malam tu? Disebut oleh dalam kitab tafsir, malam tu ramai Allah matikan orang-orang Kipti. Orang Kipti ni makna kaum Firaun. Bila meninggal, macam kita bila orang meninggal, kalau kita meninggal, kita akan sibuk uruskan jenazah, betul tak? Jadi Firaun pun sama, benda yang sama. Dia uruskan jenazah dia punya bangsa dia ataupun kaum dia. Baik. Kemudian dalam tafsir Qurtubi disebut bahawa bilangan orang Yahudi 600,000, bilangan Firaun ataupun tentera 200,000. Ya, 200,000. Baik, cumanya 200,000 walaupun 100,000 orang Yahudi, 200,000 orang Firaun, tapi masalahnya Firaun ni dia siap dengan dia punya tentera, dengan dia punya kelengkapan.
Orang Yahudi walaupun 600,000 tapi masalahnya ada perempuan, ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang sakit. So tak boleh lawan lah. Kan? Baik. Kemudian bila orang Yahudi dah lepas, Yahudi ni kena faham tuan-tuan. Orang Yahudi ni dia perangai dia, ya Rabbi, anak kita degil, Yahudi jauh lebih degil. Anak kita degil, Yahudi jauh lebih degil. Dia dah nampak laut terbelah. Setiap kabilah ada laluan masing-masing. Kan? Dah lepas dah nampak Firaun terlemas. Apa Yahudi tu kata? Orang Yahudi yang dah lepas dah nampak mujizat Nabi ni. Dia kata apa? Entah-entah Firaun hidup lagi. Perangai tak? Kan? Allah dah bagi lepas, syukurlah kau pergi syak dengan Allah. Kenapa? Orang Yahudi bercerita sama dia, entah-entah Firaun hidup lagi, entah-entah dia boleh kejar kita. Kalau ada kejar pun, tentera dah tenggelam di tengah seorang, apa boleh buat? Perangai Yahudi, nampak? Kan? Jadi kalau ada kawan kita ataupun keluarga kita macam tu, itu jangan, kita sabar je lah. Kan? Jangan kata Yahudi pula, sabar je lah. Apa nak dia buat? Kan? Baik. Jadi bila cerita tu tersebar jadi viral zaman tu, sampai bila Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dan Allah timbulkan mayat Firaun. Diorang nampak tu Firaun, baru diorang yakin bahawa Firaun telah mati. Firaun tak boleh lagi nak buat diorang. Dia perangai Yahudi. Kan? Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, benda tu sama je dengan kita sebenarnya. Firaun perangai orang Yahudi dengan kita sama je. Contoh kita sakit kan, sakit gout contohnya lah, sakit gout. Oh nanti dah sihat, nanti sakit gout aku takkan ini, tapi buat juga, betul tak? Makan durian, kemudian mulalah busuk lah mulut pun, dan bau macam-macam lah penyakit yang masuk makan durian, makan daging, makan udang, macam-macam lah kan. Tapi bila dah sihat, dah sembuh, buat balik. Betul tak? Kan? Kita duduk lama buat kerja atas meja tak? Sakit pinggang, esok tak nak buat kerja lagi dah, penat, sakit mata sebagainya. Tapi kalau dah sihat, buat balik. Itu manusia. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, disebut dalam tafsir At-Tabari bahawa Firaun waktu dia nak pergi, dia nak rentas laut tu, kuda dia tak nak, sebab kuda dia kuda jantan. Kuda Firaun dan tentera dia 600,000 ataupun dia katakan 200,000 tu, semuanya kuda jantan. Kan? Baik. Jadi bila kuda tu nampak laut terbelah, pada dia benda yang pelik. Walaupun dia haiwan, tapi dia rasa, dia tahu benda tu salah. Benda tu tak logik, ada akal. Walaupun dia haiwan, tapi dia tahu. So kuda tu tak nak pergi. Apa yang Allah takdirkan, malaikat Jibril menyuruh dia naik kuda, dan kuda tu adalah kuda betina, dan dia menyamar lah. Kan, malaikat Jibril boleh menyamar macam jadi orang, macam zaman Nabi pun menyamar begitu. Jadi dia menyerupai Sayyidina Dahyah Al-Kalbi. Kan? Baik. Jadi malaikat Jibril dia tunggang seekor kuda yang kuda betina. Kuda jantan dapat kuda betina, dia buat apa? Kan? Sama jugalah orang lelaki nampak perempuan, apa dia buat? Dia kahwin lah, ataupun dia kejar, ataupun dia suka, kan? Lagi dah lawa. Kan? Itu malaikat Jibril. Baik. Kemudian malaikat Israfil, malaikat Ibn Mikail dekat belakang. Kan? Dekat belakang, dia suruh tentera-tentera Firaun ni ikut. Pergi, Firaun dah masuk. Kuda Firaun dia nampak kuda malaikat Jibril, tapi dia tak tahu dia tu malaikat Jibril. Cuma dia rasa macam dia tengok, ni macam tentera aku. Dia rasa begitu. Kan? Jadi kuda Firaun pula, dia nampak kuda betina, dia ikut. Jadi kuda tu pun semua bila nampak Firaun jalan, tentera pun ikut. Malaikat Mikail kat belakang pun kata, jom masuk. Firaun dah masuk. Semua pakat masuk. Bila dah masuk, laut pun ditutup balik. Dan masing-masing lemas. Kan? Baik. Itu tuan perempuan, rupanya kalau kita ikut tentera ataupun kita ikut orang yang zalim, kita akan kena dia punya badi dia. So kalau bos kita zalim, bos kita buat pada kawan-kawan kita, kawan kita dia zalimi, jangan kita terima cara bos tu. Kan? Kalau ada yang kawan kita zalim pada kawan yang lain, jangan kita ikut, kita biarkan dia. Takut kita pun dibala sekali. Firaun yang buat, tentera dia kena semua mati. Tak ada seorang yang selamat. Kan? Jadinya kalau ada yang zalim di kalangan kita, jangan ikut tapi tegur. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong kawan kamu, saudara mara kamu, adik-beradik kamu yang zalim dan dizalimi. Kata sahabat-sahabat, kalau dia zalimi, kita faham nak tolong macam mana. Tapi kalau dia menzalimi, dia yang zalim, nak tolong macam mana? Kata Nabi, tegah dia buat zalim. So kalau ada bos kita yang buat zalim, dia pejabat sebagainya, tegur. Kan? Ustaz, takut Ustaz nanti ini buat email layang, susahnya. Email kan, kalau nombor yang WhatsApp dia boleh trace, email layang kan. Jadi kita boleh trace supaya bila dia buat silap, kita tegur dengan email layang kan. Jadi Hanim Syahanim, insya-Allah bagus. Kalau ada bos kat rumah, ada bos kat pejabat buat silap, tegur dengan hikmah lah, jangan bergaduh pula. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup sekadar ini yang dapat saya kongsikan bersama. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok untuk ayat yang ke-51. Dan sebelum penutup, kita baca ayat bersama surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Asyaitanirrajim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sadaqallahul azim. Maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.